Also, the headlines tab, read national. Baik, kembali semula bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi. Alhamdulillah, sekarang tibalah masa yang kita nanti-nantikan. Wawancara terakhir kita bawakan kepada Auda istimewa pada hari ini. Kita ni meraihkan perkhidmatan TV, Radio Television Brunei ke-51 bagi tahun 2026 masih ini. Wawancara peranan televisyen dan cabarannya. Dan saya rasakan narasumber kita kali ini adalah sumber yang terbaik untuk kita ini mendapatkan pencerahan mengenai dengan tajuk ini. Saya maksudkan ialah Yang Mulia Tuan Haji Johari bin Awang Aci, merupakan mantan Timbalan Pengarah Radio Television Brunei. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah, saya merasa gembira dan bersyukur. Alhamdulillah. Dan saya mulakan dengan mengucapkan terima kasihlah kepada RTV, lebih-lebih lagi pada television. Saya ucapkan happy anniversary 51 tahun. 51 tahun, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita melangkah 50 tahun lagi, insyaAllah akan menjadi kita ini centurion. 100 tahun. Masya Allah ya. 49 tahun ke depan lah. InsyaAllah ya. Jadi Tuan Haji Johari ini merupakan mantan Timbalan Pengarah Radio Television Brunei yang pastinya banyak pengalaman dan juga perkongsian daripada beliau nanti yang insyaAllah akan sedikit sebanyak dapatlah kita meleraikan tajuk kita kali ini, peranan televisyen dan juga cabarannya. Kalau kita mulakan wawancara ini dengan bertanyakan kepada Tuan Haji Johari terlebih dahulu ya. Radio Television Brunei iaitu artinya Tuan Haji ialah entiti yang memberikan perkhidmatan penyiaran awam. Jadi satu tanggungjawab yang sememangnya mencabar. Kenapa ianya mencabar Tuan Haji? Masya Allah, memang mencabar, memang juga mendebarkan. Persoalan saya sebelum itu ialah tanggungjawab itu berat. Dan bagaimana kita ini melaksanakan tanggungjawab yang seberat itu. Kita ini adalah sebagai entiti rasmi kerajaan Kebawah yang Maha Mulia. Dan sering kita ini mengatakan apabila kita ini bersemuka dengan cabaran-cabaran itu, kita harus mendekatinya secara whole nation approach, whole government approach. Di sanalah letak juga RTB, letaknya tugas RTB. Bagaimana kita ini mendekatkan diri kita ini kepada orang ramai, our stakeholder orang ramai, dan juga kerajaan menjadi suara kerajaan, suara resmi, suara resmi kerajaan yang berkredibiliti tinggi yang tidak lagi dapat dipersoalkan kredibiliti itu kan. Jadi menjaga kredibiliti itulah satu cabaran yang sangat berat. Jadi itulah yang saya rasa saya mulakan mukadimah itu dengan cabaran tadi untuk menjaga kredibiliti kita sebagai lidah resmi kerajaan, sebagai menjaga falsafah Ketani, Melayu Islam Beraja, budaya Ketani, agama Ketani, Raja Ketani.
Jadi mengapalah itulah ya. Itulah. Mengapa tanggungjawab ya perkhidmatan penyiaran awam itu tanggungjawab dia sememangnya mencabar. Dan itulah yang dikongsikan oleh Tuan Haji sementara tadi ya. Kalau kita boleh tahu sedikit ni, bercerita sedikit dululah Tuan Haji ya. Silakan. Tuan Haji itu dulu di RTB macam mana suasananya, mula dari berapa tahun bila dan apa suasananya pada ketika itu? Saya rasakan diri saya bernasib baiklah. Saya memulakan karier saya 3 bulan sebelum pelancaran televisyen berwarna. Itu menjadi satu kebanggaan nasional, bukan lagi peribadi. So maksudnya dulu itu hitam putih? Kita tidak melalui proses hitam putih. Fasa hitam putih itu tidak ada lah kita. Tidak ada. Siaran 9 Julai terus berwarna. Itulah kelebihan kita. Kita ni boleh dikatakan the center of the broadcasting world pada kata itu. Tidak dilalui oleh mana-mana negeri. Cuma di Brunei. Negara Brunei Darussalam. 100% color saja orang kan. Jadi apabila dilancarkan balai berita, bilik berita itu bergabung dengan televisyen, perkhidmatan televisyen dan juga radio. Radio awal sudah ada tu? Awal sudah ada. Ya. Jadi terpaksa dikemaskan lagi supaya melayani berita televisyen. Berita bergambar. Bergambar warna. Jadi alhamdulillah, saya katakan tadi saya fortunate lah. Pada ketika itu boleh dikatakan balai berita, bilik berita multicultural. Maknanya kita berbagai bangsa daripada mana-mana negeri ya. Termasuk daripada United Kingdom, dari Australia, dari Hong Kong, dari Malaysia, pegawai-pegawainya. Daripada reporter ke editor. Daripada penyunting filem kepada penerbit-penerbit untuk berita. Itulah multicultural. Boleh dikatakan kita itu adalah satu apa namanya, satu entiti yang super hybrid. Wah, ya kalau disebut-sebut tadi banyak ada. Ini disebabkan kita ni tidak ada reference. Okey. Macam mana pendapat Tuan? Okey, pada ketika itu our head of news, ketua berita ialah dipinjamkan daripada BBC. Jadi kita lebih banyak mengikut cara BBC lah. Hingga kita pernah dikatakan bahawa RTB pada ketika itu ialah BBC of the Far East. Oh, sebelah East lagi kita. Sebelah East kita ya. Kita ni yang pegang. Ini bukan omong kosong. Ini yang didengar-dengar lah. Jadi kita mengikut kaedah BBC hingga sebutan pun ala BBC. Dan yang terlibat untuk mencalak pembaca-pembaca berita Inggeris, mereka dilatih oleh mantan isteri kepada controller RTB pada ketika itu, Datin Miller. Suaminya ialah controller RTB atau pengarah RTB. Pada ketika itu dipanggil controller of RTB. Jadi isterinya yang melatih tentang penyampaian berita dalam logat BBC. Itulah menyebabkan kita ni special lah. Suasananya pada ketika itulah. Kalau dibanding-bandingkan jauh bezanya kah kalau dulu sama sekarang? Okey, pada ketika itu daripada pengalaman pribadi saya dan kawan-kawan yang lain yang memulakan karya mereka di balai berita pada ketika itu, saya katakan lagi sangat beruntung. Kita multi skilling. Kerja seorang penyunting bermula daripada menguyak kertas. Ya, kertas itu ialah teleprinter. Kita ni sort out. Jadi ini untuk berita yang bakal menjadi headline. Ini bakal untuk menjadi moving stories. Ini bakal untuk documentaries, untuk rancangan-rancangan lain keluaran berita. Itulah kerajaan daripada kalau di BBC di sana dipanggil sebagai sub editor. Tetapi yang dibuat oleh
di RTB dibuat oleh penyunting sendiri. Mereka juga menyunting berita, mereka juga mentranslate berita dari Inggeris ke Melayu. Mereka juga akhirnya membuat directing di studio. Nah, ada kalanya penyunting ini juga bertindak sebagai reporter. Jadi penyampai. Jadi penyampai sebagai script writer. Jadi multi-skill. Masya Allah. Bayangkan, kita banyak menjimatkan bajet pemerintah. So maksudnya pada ketika itu pegawai-pegawainya adalah seorang yang memang multi-skills lah ya. Masya Allah. Tapi kalau sekarang kita lihat ya, ia banyak specialization. Banyak dedicated ya. Cameraman, kru, lepas itu penyampai, penerbit, penerbit sebagainya. Sebagai misalan lagi okay. Saya sendiri pernah menjadi driver TV. Masya Allah. Masa ada emergency sebelah malam tu. Jadi dekan tertunggu driver lagi, jadi ambil kunci. Masa tu pakai Land Rover. Jadi saya mendrive, membawa cameraman. Ada story. Ada story yang perlu di-cover. Perlu di-cover, emergency story. Bayangkan. Wow. Jadi merangkap menyeluruh lah ni. Dan yang indahnya lagi, ada satu kejadian di Syria tentang kebakaran lah. Kebakaran besar, dikatakan kebakaran besar. Jadi pada ketika itu, hampir tengah malam ya, yang turun bersama kami ialah timbalan pengarah, head of cameraman, senior editor dan saya sendiri sebagai reporter. Tidak menggunakan kereta RTB tetapi kereta peribadi. Yang drive ini ialah chief cameraman, membawa kami ke Syria. Berdadat kereta kecil. Bayangkan. Jadi boleh dikatakan pada ketika itu dah yang masih lagi jadi ingatan saya sendiri. Istilahnya orang-orang berita indah dapat mendengar lantai menguritik yang kata dia. Demi siang mendengar imbulan ke apa, everybody memegang telefon. Sama ada telefon polis atau bomba ataupun imbulan. Kalau ada kejadian-kejadian kecemasan, sekiranya ada kami dusirkan kameraman, reporter. So dapat di-cover story kecemasan itu. Itulah sikap kami. Berinisiatif ya. Inisiatif. Hingga kan pernah terjadi Chris Kramer, our first set of news di RTB dulu. Ya. Mendengar ada kucing terperangkap di di mana di bangunan mahkamah lama. Okey. Ia naik di atap dan dia berlaku turun. Jadi dipanggil Bumba. Ia sendiri membuat coverage, menulis storynya menjadi human interest story. Pasal kucing. Menyelamatkan kucing. Sekecil-kecil kucing terperangkap pun ingin dijadikan story. Jadi human interest. Ya. Itu menjadi tarikan penonton kita. Penonton pun memang gemar untuk menyaksikannya. Daripada krisis apa sana sini, peperangan sana sini. Jadi kita hari berita dengan human interest. Masya Allah. Jadi ini berbalik semula kepada tajuk kita kali ini ya, Tuan Haji ya. Cilik kawangan dalam era digital. Cilik kawangan, astagfirullahaladzim. Peranan televisyen. Peranan televisyen dan juga cabarannya ni 51 tahun. Ya, dan juga kita mengetahui radio televisyen Brunei ini juga mempunyai keunikan tersendiri ya. Keunikan tersendiri kerana berperanan sebagai jabatan kerajaan. Jadi pada pandangan Tuan Haji lah ya, bagaimana kedudukan ini boleh dimanfaatkan untuk memastikan RTB, Radio Television Brunei ini terus relevan dalam landscape media pada masa kini. Okey, yang dah dapat kita tiadakan bahawa ruangan udara Brunei, airwave kita bukan saja dikuasai oleh RTB. Sekarang saya lihat ledakan teknologi itu sudah boleh dikatakan tidak dapat dibendung. Susah untuk dibendung. Sangat mencabar. Kadang-kadang menakutkan kita ya. Lurus. Yang penting yang kita dipegang ialah habis kita ialah organ pemerintah, organ kerajaan. Suara kerajaan, suara resmi kerajaan, inspirasi kerajaan, cita-cita kerajaan. Itulah landasan
berat habis kita. Jangan ini apa namanya ini ditawar-tawarkan. Peganglah ia sebagai pilar habis kita. Inilah tunggak kekuatan habis kita. Apabila kita ini saja buka kita ni punya handphone, Google ke apa, kadang-kadang menakutkan. See? Seolah-olah orang ramai ini daripada kanak-kanak sampai orang dewasa dibagikan satu kuasa untuk mengeluarkan apa-apa berita, apa-apa cerita. Ini yang ditakutkan ni, misinformation. Now, sedaran orang ramai ialah habis kita. Habis kita ialah sebagai custodian berita-berita rasmi yang sahih, yang menjadi pegangan kepada negara kita ini, negara kecil kita ini. We can't afford to lose that rights, hak habis kita tu. Gunakan sewajar-wajarnya. Nah, apabila habis kita bersuara, bersuaralah dengan kebenaran. Kebenaran. Jadi maknanya apabila berita keluar, pastikan ia benar-benar sahih. Dan berita itu jangan dikeluarkan saja, mesti melalui proses-proses yang dikatakan melalui guidelines. Okey. Jadi yang bertanggungjawab ialah daripada A sampai ke Z-nya. Z-nya itu ialah ketua berita harian semasa untuk menentukan kesahihannya. Apabila habis kita bersuara dengan berita-berita yang kontroversial, pastikan check and double check. Kita mempunyai falsafah di belai berita dulu. Anda tahu sekarang ya. Two heads better than one. Dua kepala lebih baik daripada satu. Now, antara untuk menjaga kesahihan berita supaya ia benar-benar sahih. Kalau saya dulu, sebelah pagi saya mengadakan reporters meeting. Sebelah petang editorial meeting. Every day, hujan atau ribut di luar, mesti ada meeting, perbincangan untuk menentukan berita itu. Yang mana untuk dipakai menjadi headlines, yang mana menjadi moving stories. Moving stories ini jangan diabaikan. Seperti malapetaka kah, gempa bumi kah apa. Ia tidak berhenti dalam berita pukul 1 atau pukul 3. Ia developing, harus diupdate ya. Inilah apa namanya itu platform bis kita yang harus digunakan. Macam itulah. Jadi kalau kita lihatnya, Tuan Haji ya, seiring dengan perkembangan zamanannya, kalau dulu mata orang-orang kita ni tertumpu hanya kepada RTB, dengan channel-channel yang ada itulah dululah. Tetapi sekarang dengan kemudahan teknologi, ada platform media sosial, variasi pilihan untuk mereka mendapatkan konten dan juga perkongsian maklumat. Adakah Tuan Haji menganggap ini sebagai satu cabaran pada ketika ini untuk orang menyaksikan RTB? Ya, bagi saya dia merupakan lagi satu rahmat lah saya katakan, despite all this lah yang kita ingaukan ni ya. This give you the chance to be on your toes. Sentiasa peka dengan keadaan. Harus mempunyai naluri. Naluri yang tajam. Amat tajam. Ya. Use your apa namanya itu sinergi habis kita semua tu kan. Makanya saya katakan tadi, 2 heads or even 3 heads better than one or better than nothing, of course. Jadi berbincanglah. Gunakan platform sebelah pagi dan sebelah petang. Jadi your phone must be on all the time. Kalau dapat digantung di leher silakan. Itu Now, kita ni dapat mengontrol ya, mengawal ya, ledakan-ledakan informasi ini. Ini memang organik lah apabila berlaku ledakan teknologis. Jadi
Saya set satu peluang habis kita to be on your toes always. Ya. Dengarkan. Itulah pendapat saya lah. Jadi untuk seterusnya untuk kita ni terus relevan, apa yang perlu dilakukan oleh RTB? Okay. Now, kita ini ada mempunyai capacity ya. Syukur alhamdulillah Kak Bahaduli sudah menitahkan bahawa ada mekanisme baru dalam pemerintahan baginda, iaitu the ability to coordinate. Ada 3 orang minister kalau saya tidak silap yang diberikan kuasa untuk membuat koordinasi antara ministry, antara ministry-ministry yang lain. Jadi gunakan kaedah itu di RTB sendiri ya. Gunakan capacity untuk coordinate your thought. Jadi berita itu bukan lagi dipegang oleh berita sendiri, tetapi oleh satu jawatan kuasa. Dulu kita ada apa yang dipanggil MC ya, Management Committee meeting every week. Di sanalah ketua-ketua bahagian duduk bersama pengarah untuk berbincang, untuk memperbaiki yang mana yang dah baik, untuk memperbaiki lagi yang telah baik itu, supaya katanya itu sebenar-benar the best of all the best. Gunakan platform itu. Saya rasa itulah caranya. Dan jangan lupa berkawan baiklah dengan pihak-pihak di kementerian. They are about modernization ministries kan. Hubungi PR diorang. Diorang ada PR kan tuh. Lurus. Gunakan diorang. Tanyakan. Make friends. Kalau dapat dilagau di KRTB silakan. Berbincang. Apa rancangan habis kita? Now, sebelum saya lupa, habis kita ialah juga sebagian daripada proses untuk menjelmakan wawasan Ketani, wawasan 35. Jadi habis kita lah organ yang terpenting. Berperanan. Organ yang terpenting untuk memahamkan orang ramai apa dia wawasan Ketani ini. Macam mana Ketani sama-sama untuk menilai titah Kak Bahaduli untuk whole nation approach. Jadi landasannya antara lain ialah RTB. Jadi penting untuk kita ni kekal relevan. Jadi meeting, muzakarah, berbincang, baikkan hubungan dengan kementerian-kementerian lainnya. Dan kita ni menjadi lidah kerajaan lah. Jangan lupa wawasan kata ni. 2035. Gerakkan habis kita. Habis kita bertenaga orang-orang muda. Kita ni yang synergize the whole nation. Inilah namanya whole nation approach. Ya, insya-Allah. Jalmakan. Habis kita tu insya-Allah mudah-mudahan ya. Let's survive another 50 years or more. Insya-Allah. Or beyond. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Jadi mungkin ini dapat diajukan soalan terakhir ni Tuan Haji. Silakan. Mungkin tadi sama-sama dapat melihat sedikitlah lebih jauh ke depan, yang mana televisyen Brunei ini kini telah pun berusia 51 tahun, Tuan ya. Satu perjalanan yang cukup membanggakan. Jadi mungkin secara ringkas, bagaimana kedudukannya dalam jangka 50 tahun yang akan datang? Bagaimana menurut Tuan Haji? Okey. Apabila televisyen diperkenalkan, kita ragu apa halnya radio. Mungkin tidak ada lagi. Kita takut. Hingga hari ini radio terus berkumandang di udara. Ingat, itu karyawan kita. Radio terus berjaya. Rangkaian radio kita bukan satu lagi, bukan 2, banyak. 5. Saya pun dah hafal. Saya rasa televisyen pun begitu juga. Tetapi yang penting berikan yang isi. Ada 3 perkara yang boleh menjadikan televisyen itu vibrant. Ialah 3, tidak banyak 3. Ya, 3. Satu, konten. Okey. Yang kedua, konten. Yang ketiga, konten. Konten dan konten. Masya Allah. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Tuan Haji Johari bin Awang Aceh, mantan Timbalan Pengarah Radio Television Brunei.
yang telah pun bersama kita pada pagi ini dalam wawancara peranan televisyen dan juga cabarannya. Ribuan terima kasih kita ucapkan dan insyaAllah ada kesempatan kita ni bersama lagi di lain waktu dengan perkongsian lain pula ya. Mungkin ada kopi. InsyaAllah. Bincang-bincang nanti. Masya Allah.